Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami merupakan pelajar daripada program Sosiologi Luar Bandar yang terdiri daripada saya sendiri, Ahmad Azwan Syah, rekan saya Muhammad Syafi'i, Muhammad Hisham, Sarah dan juga Siviani telah menjalankan kajian dokumentari berkaitan peranan skim pembangunan kesejahteraan rakyat dalam meningkatkan status sosioekonomi dan kualiti hidup komuniti luar bandar. Melalui kajian ini, kami telah mengutarakan sebanyak 2 objektif utama, yaitu yang pertama ialah mengenal pasti implikasi positif kepada status sosioekonomi kualiti luar bandar. Yang kedua pula adalah menilai kelemahan pelaksanaan SPRK di luar bandar dan persepsi authority dan ahli community. Kajian lokasi yang kami fokuskan adalah di kawasan Kampung Kobuni yang telah wujud pada tahun 1930-an lagi. Pada awalnya, kampung ini adalah merupakan perkampungan yang dihuni oleh kaum dusun sahaja. Akan tetapi, setelah berlakunya peredaran zaman, telah berlakunya banyak komuniti yang telah sampai ke kampung ini, sehingga kan kampung ini telah memiliki pelbagai kaum yang telah menghuni kampung ini sendiri. Untuk pengetahuan, kampung ini mempunyai 4 buah blok utama, yaitu blok Mawar, blok Bunga Raya, blok Matahari, dan blok Teratai. Dalam kajian ini kami telah memfokuskan 3 aspek utama, yaitu program perumahan rakyat termiskin PPRT, program latihan kemahiran dan kerjaya PLKK, dan program peningkatan pendapatan PPP, di mana kami akan mengenal pasti bagaimana aspek tersebut wujud di kampung ini dan bagaimana orang kampung mengaplikasikan benda itu, segala jenis bantuan itu dengan baik. Okey, Uncle, Assalamualaikum. Kami dari UMS. Jadi kami dari kursus Sosiologi Luar Bandar. Di sini kami mau buat sedikit dokumentari lah pasal SPKR. Jadi di kampung ni macam yang Uncle cakap tadi, ada pernah kerajaan buat PPRT lah kan? Nah, tapi dalam konteks baik pulih rumah lah. Macam rumah yang lah kan? Bukan baik pulih, dia satu dia dirikan ni lah. Jadi dia didirikan ni tadi kami tahu situ 2009 kan? Ya, betul. Time itu saya masih pengurus JKK. Pengurus JKK. Belum lagi jadi ketua kampung. Tapi sekarang ni ketua kampung lah sudah kan? Jabatan saya sekarang ini ketua kampung lah. Dia berakhir pada tahun 2018. Semasa ini bin terkala oleh warisan time itu kan. Yang ketua sistem yang berpalimun. Dan termasuk juga adun lah. Iya. Jadi situ baru Uncle jadi ketua kampung lah. Iya. Jadi kalau kami boleh tanya, nama Uncle siapa? Nama saya Haji bin Rombutuan. Haji Rombutuan. Umur Uncle berapa sudah? Umur saya sekarang 65 tahun. 65 tahun saya pensiun daripada Lembaga Perubahan Sabah. Dulu dikenali sebagai Lembaga Perubahan Sabah.
Dan tahun 2004 dia disewastakan sebagai Sabapot Sendirian Bahkan. Oh, Iya. jadi dulu dia kerajaan, sekarang dia swasta lah. Iya. Begitu. Jadi sekarang ini Uncle jadi ketua kampung sini lah kan? Iya, betul. Oke, Uncle ketua kampung. Uncle sekarang berkahwin, status Uncle? Oh, Masih berkahwin? kawin. Ah, Itu orang anak, orang bini, tambah lagi. Soal umum juga kan? Untuk yang jadi yang jenis bantuan yang kerajaan bagi di kampung ni kalau melibatkan perumahan ni satu saja kan? Ya, satu saja. Yang dibangunkan 2009 ni. PPRT. PPRT. Uncle masih ingat tak ya siapa apa agensi yang buat ni? Yang agensi buat ini ada di sana, jadi betul ada di sana. Oh, ada Tapi je. kontrak dia si anu lah. Kontrak Dia punya dulu customer siapa yang buat di Turki. Oh, Ya, ini memang project dia persekutuan lah. oh, Ya, tuan. dia lah itu persekutuan. Oh, Uncle masih ingat tak berapa peruntukan untuk orang buat ni? Saya ingat-ingat di musim macam lebih kurang 40,000. 40,000 lah untuk rumah ni. Ya, ini. Jadi sekarang ni ada ini untuk apa ni ya? Ada yang tinggal. Oh, ada yang Ya, ada tinggal yang tinggal. lah. Tapi dia kadang-kadang dia pergi di rumah apa? Dia punya kakak di sebelah sana. Oh, Banyak-banyak di sini. di bawah Jadi malam lah. tinggal sini. Bang. Ya, Oh, besar itu kan. iya, iya, iya. Yang rumah ni kan siap 2009. Iya. Yang orang tinggal di sini ni dia 2009 je tak? Nah, memang dulu ini tempat rumah yang apa paling ujur lah. Jadi diganti dengan Oh. ya. Oh, Ya, jadi dulu siapa dia? rumah lama tu dia di anu lah. Iya. Dibongkar baru Ini buat melalui rumah. ahli peliman Pangkat dulu Datuk Erik Mujimbo. Oh, jadi dia buat rumah baru lah Ya, untuk dia bantu buat yang rumah menetap sini. Oke, kemudian Uncle, lepas tu kalau sebab penghuni ni tiada kan, kami dah dapat mobile yang Uncle perasan lah semenjak rumah ni dibina, penghuni baru ni tinggal sini, adakah apa-apa dia beri kesan dari segi positif kah, negatif kah untuk ni? Sebab ya orang pasti boleh kata. Budak ini pun dulu sebenarnya cerita dia begini. Dulu dia tinggal dengan mak dia, mama dia. Tapi apabila mama dia meninggal, dia itulah jarang-jarang sudah ke sana. siapa? Nama saya Puan Emalia binti Rabin, Umur kita berapa? 45. Pekerjaan kita sekarang? Pekerjaan saya suri rumah saja, tapi saya banyak buat aktiviti-aktiviti macam NGO dan aktiviti freelance juga. Freelance. Status kita sekarang apa? Status berkeluarga, berkawin. Sudah kawin. Oke, kan saya sudah explain tadi pasal bantuan-bantuan kerajaan. PLKK, PPRT dengan PPP itu. Oke. Apa yang pernah sampai di sini bantuan kerajaan sampai ke sini? Oke, kalau PPRT itu memang sudah sampai di sini dan sudah ada untuk kemudahan penduduk kampung. Yang kedua itu ialah program kemahiran latihan. Itu pun ada sudah, latihan kemahiran pun itu pun sudah ada, antaranya ialah keras tangan, kursus memasak, itu pun sudah ada, gubahan bunga, itu pun sudah ada. Dan satu lagi tadi itu PPP. Itu kalau sini saya boleh sebut ya sebagai satu program apa itu homestay lah, sebab daripada infra sudah datang, daripada di BKK, Kepkas, Motek sudah bagi latihan kursus untuk
apa tuh community. Jadi sekarang ini kami sudah jadi homestay yang berdaftar dengan kerajaan, dan kami adalah homestay perdana yang berdaftar dengan kerajaan, dan melalui program homestay ini yang latihan telah diberi khusus oleh kerajaan, sekarang sudah dapat meningkatkan ekonomi penduduk kampung melalui program homestay Melalui program homestay. ataupun inap desa. Ya. Jadi berapa lama lah sudah yang bantuan kerajaan? Kalau bantuan kerajaan, kalau bilang masuk sini sebenarnya sudah lama daripada yang sebelum saya pengurus JPGK sini kan, pengurus JPGK yang sebelum ini pun dia sudah banyak buat activity dari tahun 90-an nih sampailah sekarang. Jadi soalan seterusnya, bagaimana program ini mengubah kehidupan kita di sini, penduduk kampung lah terutamanya? Oke, dia dapat mengubah pertama daripada segi sikap community itu sendiri. Kami sudah ada generasi muda pun sudah tahu untuk menjaga adat, bahasa, budaya. Kalau kami sini adalah berbangsa dusun. Jadi daripada segi kebudayaan itu kami sudah pernah menjadi Johanlah anugerah kampung etnik tingkat negeri. Selepas itu kursus daripada yang telah diberi oleh kerajaan program homestay, kami sudah mampu mengendalikan semua program berkaitan homestay secara sendiri. Tidak ada perlu bantuan daripada kerajaan. Kami sudah mampu mengendalikan sendiri, sehinggalah kami mampu membuat satu koperasi. Koperasi itu untuk menjaga kami punya keuangan lah. Itu yang paling penting, dia long term lah orang bilang, dia berpanjang. Kami sudah orang bilang boleh berdikari tanpa bantuan daripada pihak kerajaan, sebab kita tahu kalau kerajaan ini kan dorang cuma bagi latihan permulaan, dan selepas itu komuniti itu sendiri yang akan berjalan. Alhamdulillah sekarang ini memang orang bilang dia itu berterusan dan statistik lah inilah boleh berdikari sudah lah. Kalau dari segi sosioekonomi macam mana? Sosioekonomi alhamdulillah, sebab homestay sudah datang. Jadi peningkatan ekonomi itu sudah ada, sebab tuan rumah pun dapat duit, tinggal lah pelancong tinggal dapat pendapatan, petugas-petugas yang guide untuk pelancong pun dapat pendapatan, penari kebudayaan pun dapat, pesilat pun dapat, catering pun dapat, peruncitan pun dapat, keraft tangan pun dapat, banyaklah. Dia membantu kehidupan kita, Ya, penduduk sangat kampung di sini membantu lah, lah, ya, sangat meningkatkan taraf hidup. taraf ekonomi. Jadi menurut Maci, program bantuan kerajaan ini tercapai atau ada kekurangan dari macam dia lambat bagi bantuan ke sistem dorang sebenarnya? Kalau dari sini kalau bilang lambat itu tidak juga lambat lah, selalu alhamdulillah kalau kami memohon selalu dapat. Cuma mungkin perlu ada latihan yang kan sekarang ini kita ada perubahan yang kalau dulu kita mesti yang kena keluar dulu baru boleh buat publishkan. Kalau sekarang ini dia sudah ada satu, selepas kita punya pandemik kita ada satu sistem online, sistem online. Mungkin perlu ada satu kursus lagi daripada pihak-pihak tertentu oleh kerajaan, macam secara kan sekarang kita pakai QR secara online lah, maksudnya pemasaran secara online itu yang diperlukan sekarang. Kursus itu belum kami terima. Kira kekurangan dia di sini pasal online lah. Kemahiran itu yang diperlukan. Sebab memang ada satu dua orang, tapi bila ada buat kursus begitu, dia akan lebih ramai yang tahu guna. Hai, selamat petang. Kami dari UMS. Saya Sarah dan ini kawan saya Cibiani. Kami ingin buat temu bual sama Encik pasal PPRT di kampung Encik. Mana ya? Ini kan umur pekerjaan. Jadi mulanya kami boleh tahu nama, umur pekerjaan dan status. Nama saya Kosmas. Saya ini masih belajar lah.
belajar dan juga bujang. umur Umur saya baru 25. Ini ada beberapa soalan. Jadi soalan yang pertama, di kampus ada ke program PPRT dilaksanakan di situ? Ya ada. Jadi untuk pembinaan PPRT itu kan apakah agensi yang terlibat? Kerajaan lah yang itu, tapi beberapa itu ya beliau saya yang urus. Dia bina baru atau dia repair? Di Bina baru lah. Bina baru. Jadi sebelumnya tinggal di mana? Belum ada PPRT. Dulu ada rumah tapi bukan yang macam sekarang punya yang PPRT yang sekarang. Oh, oke. Berapa lama sudah mendiami rumah PPRT? Mau 7 tahun kali ya. Oh, lama sudah. Lama tahun ya. Jadi PPRT ini mohon sendiri atau ada wakil? Ya, ada wakil juga itu ketua kampung lah yang itu, yang urus. Tapi kami yang apply lah. Jadi kota kampung lah kan yang basically menyeluruh lah berurusan dengan agensi kerajaan itu. Ya. Jadi bagaimana program PPRT ini dapat mengubah kehidupan Encik Keluarga? Kalau dulu macam mana, sekarang tempat PPRT ada tuh macam mana? Dulu rumah tidak berapa itulah besar macam yang sekarang. Lepas ada PPRT ini kehidupan lebih baik berpuluh. Kira macam cara hidup tuh makin bertambah lah kan? Bertambah lah. Terus rumah PPRT itu kan didapat diperoleh secara percuma kan? Ya, itulah. Cuma Paham objektifnya. Jadi Encik tahu ke pasal objektif ni adalah pasal untuk kemiskinan rakyat gitu, untuk bantulah. Jadi bagi Encik kan, adakah objektif PPRT ni tercapai di kampung Encik? ya seharusnya memang tercapai lah. Misal di PPRT pun dia membantu rakyat kan, jadi sangat membantu lah untuk penduduk kampung yang macam kami ini yang susahan. Memang sangat membantu lah, bukan senang dia akan mau atas rumah kita. Oke. Lepas tu, saya tanya kalau dalam kampung ni ada ke program latihan kemahiran dan kegayaan? Macam menyediakan kursus pengendalian makanan gitu. Ya ada juga yang agensi sudah pernah datang ke sini. Oh, pernah tawarkan lah dalam kampung ni? Ya ada. Oh, macam kemas gitu kan? Ya kemas gitu. Kalau macam yang program peningkatan pendapatan tu ada juga yang berdasarkan daripada kajian kami. Yang program peningkatan pendapatan ni dia tentang bantuan peralatan serta latihan lah gitu untuk usahawan. Jadi ada pernah dijalankan di kampung? Ya ada juga. Ada juga. Ya ada. Tapi kami perlu mohon juga lah untuk mendapatkan gitu bantuan yang usahawan gitu. Oh, gitu. Kelemahan di kurang Dengan PPRT ini, bagi saya adalah sedikit pasal macam yang kampung kami ini ramai yang memohon, tapi yang dapat tuh hanya sedikit lah. memang terhad lah. Memang terhad lah. Dia pun tengok dari pendapatan kan. Ya. Kalau pendapatan itu memang maksimum yang begitu perlu dapatkan. Ya itu loh. Hanya itu saja kami punya soalan. Terima kasih untuk luangkan masa. Berdasarkan daripada temu bual itu tadi, kami mendapati bahawa terdapat beberapa agensi yang pernah menjalankan program di sini. Misalnya program PPRT yang dilaksanakan oleh agensi kerajaan Sabah yang membina PPRT dengan peruntukan sebanyak RM40,000 bagi penduduk miskin Tegar. Manakala
Program PLKP pula, agensi kerajaan seperti DBKK telah melaksanakan program latihan seperti program gubahan bunga, kraftangan, memasak dan sebagainya. Bagi program PPP pula, pihak agensi kerajaan telah membantu dalam program meningkatkan pendapatan iaitu melalui program inap desa yang melatih penduduk dalam menguruskan sendiri rumah inap mereka bagi meningkatkan kemahiran dan pendapatan mereka. Rumusan daripada hasil temubual tersebut sudah menunjukkan ianya memenuhi objektif kajian kami di mana segala program yang dijalankan di bawah SPRK ini telah membantu menaik tarafkan status sosioekonomi dan kualiti hidup masyarakat setempat. Buktinya, penduduk telah mengetahui cara melaksanakan program mereka sendiri tanpa bantuan daripada pihak kerajaan. Namun begitu, di sebalik kebaikan ini, terdapat juga implikasi negatif yang diterima oleh penduduk, terutamanya dari segi bantuan yang perlu prosedur yang ketat. Bantuan yang diberikan tidak secara menyeluruh kepada penduduk kampung yang berkelayakan. Program yang dilaksanakan juga tidak menyeluruh di mana program seperti pemasaran secara atas talian masih dilihat agak kurang diterapkan oleh penduduk kampung. Sekian itu saja daripada saya. Saya akan menerangkan bahagian interpretasi data dan juga teori. Berdasarkan kajian yang kami jalankan, kami telah memilih untuk menggunakan teori perubahan sosial kerana bersesuaian dengan kajian yang kami jalankan. Di Kampung Kobuni, dapat dilihat bahawa berlakunya percampuran budaya di kampung tersebut. Berdasarkan temu bual yang dilakukan bersama ketua kampung, beliau menyatakan pada awalnya, iaitu sekitar tahun 1930, kampung tersebut hanya didiami oleh orang dusun sahaja. Namun, seiring peredaran masa, berlakunya proses kahwin campur di kampung tersebut dan kini kampung tersebut didiami oleh penduduk dengan pelbagai etnik yang berbeza. Sebagai contoh, etnik dusun Bugis. Selain dari itu, hasil daripada program perumahan rakyat termiskin yang dijalankan di Kampung Kobuni, penduduk yang mendapat bantuan tersebut secara tidak langsung dapat meningkatkan kehidupan sosial mereka. Menurut ketua kampung di sana, setelah orang tua kepada wanita tersebut meninggal dunia, rumah tersebut sudah tidak terjaga dan keadaan rumah semakin uzur. Keadaan ini dapat menimbulkan rasa tidak selesa sehingga boleh membahayakan tuan rumah. Oleh itu, ketua kampung telah memohon bantuan PPRT daripada Kerajaan Persekutuan dan bantuan tersebut telah diluluskan. Bukan itu sahaja, wujud juga perubahan material di Kampung Kobuni. Berdasarkan pemerhatian yang kami jalankan disokong dengan temu bual bersama ketua kampung, kami mendapati bahawa terdapat pelbagai kemudahan yang telah didirikan semenjak kampung tersebut wujud. Sebagai contoh, kampung tersebut mempunyai tadika yang tersendiri hasil daripada peruntukan daripada agensi kemas. Kemudahan seperti Dewan Serbaguna juga turut dibina bagi tujuan sukan seperti futsal dan juga Dewan Kursus Perniagaan yang dianjurkan setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulan. Jambatan besi yang menghubungkan setiap blok iaitu Blok Bunga Raya, Blok Matahari, Blok Mawar dan Blok Teratai turut dibina yang asalnya merupakan jambatan kayu. Jelas dapat kita lihat bahawa terdapat 3 perubahan material utama yang berlaku di Kampung Kobuni. Balai Raya ini merupakan hasil daripada peruntukan yang diberikan oleh agensi kerajaan iaitu Kemas sebanyak RM15,000. Dewan ini berperanan sebagai pusat untuk agensi kerajaan yang berkenaan untuk melakukan pelbagai program dan kursus yang disediakan. Tadika ini juga telah dibangunkan hasil daripada peruntukan daripada Kemas. Hal ini telah memudahkan anak komuniti Kampung Kobuni mengikuti peringkat pendidikan awal kanak-kanak.
juga merupakan hasil daripada peruntukan yang diberikan oleh pihak agensi kemas. Pintu gerbang ini juga merupakan hasil daripada sumbangan peruntukan dari agensi tersebut. Seterusnya kita beralih kepada implikasi kajian, di mana kajian mengenai peranan skim pembangunan kesejahteraan rakyat yaitu SPKR dalam meningkatkan status sosioekonomi dan kualiti hidup komuniti di luar bandar di kampung ini amat memberangsangkan. Mengapa? Hal ini karena kita dapat melihat secara majoritinya penduduk kampung ini menyatakan bahwa kebanyakan bantuan dari kerajaan yang disalurkan kepada mereka antara banyak bantuan yang telah disalurkan kepada mereka. Antara bantuan yang diberikan adalah PPRT, PPKL, dan PPP. Melalui bantuan ini, kami mendapati respon yang sangat positif akan bantuan yang kerajaan salurkan. Mereka menyatakan bahwa status sosioekonomi mereka telah semakin meningkat dan berkembang akibat daripada bantuan yang disalurkan oleh kerajaan. Hal ini boleh dijelaskan melalui temu bual bersama informan kami yang menyatakan kehidupan mereka semakin selesa, dan bantuan PPRT yang melalui PPKL dan PPP mereka sudah pandai berdikari dalam menghasilkan keuangan mereka tanpa mengharapkan mana-mana bantuan kerajaan secara langsung dalam meningkatkan ekonomi mereka.